Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Muslimin dan muslimat, para penonton semua yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi segala puji, segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan, kerana dengan segala kurniaan nikmat yang Allah beri kepada kita, pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama sekurang-kurangnya untuk kita manfaatkan waktu pagi hari begini dengan sedikit ilmu yang berkaitan dengan agama kita Islam. Dan sebelum itu suka saya mengambil peluang untuk kali ini untuk berpesan kepada muslimin dan muslimat, berwasiat kepada diri saya sendiri, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya kemenangan, kejayaan, semuanya itu disediakan oleh Allah hanyalah bagi mereka yang bertakwa. Bahkan saudara, syurga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya seluas langit dan bumi itu sekalipun disediakan uiddat lil muttaqin, hanya disediakan oleh Allah, telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah semata-mata. Jadi pada pagi ini untuk kita meletakkan, menempatkan diri kita daripada golongan orang bertakwa, saya ingin mengajak muslimin dan muslimat untuk sama-sama kita melihat sepotong ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Kahfi, satu surah yang cukup popular, yang biasa dibaca oleh segenap lapisan umat Islam. Satu ayat sahaja di mana Allah Subhanahu wa taala ada mewahyukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maknanya di sini Allah menyatakan kamilah sebenarnya yang menceritakan kepada kamu wahai Muhammad cerita-cerita yang benar berkenaan dengan umat-umat yang lepas. Sesungguhnya mereka itu, yakni Ashabul Kahfi, terdiri daripada golongan pemuda, fityatun amanu bi rabbihim, yang mana pemuda tersebut mereka beriman dengan Tuhan mereka, wa zidnahum huda. Maka apabila mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kami bersedia menambahkan lagi keimanan itu supaya menjadi lebih kuat. Di mana saya memilih ayat ini, muslimin dan muslimat, kerana saya ingin mengajak muslimin dan muslimat, para penonton semua untuk kita melihat satu generasi masyarakat kita ataupun satu kelompok masyarakat kita. Walaupun memang Al-Quran ini sebenarnya untuk segenap lapisan daripada peringkat yang paling muda sampai yang paling tua, tetapi apa salahnya pada pagi ini kita menjenguk sedikit berkenaan dengan pemuda kita, generasi remaja kita, yang mana saya kira mungkin di antara umur kebanyakannya antara 14 sehinggalah umur 21, kalau berpandukan kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wasahibuhum lisab'in. Maksudnya kamu kena bersahabat dengan golongan ini dalam masa tempoh 7 tahun dan selepasnya. Maknanya golongan pemuda ini kita perlu rapat dengan mereka. Jadi saya mengambil inisiatif, insya-Allah pagi ini mudah-mudahan kita akan dapat mengenali golongan pemuda. Dan satu perkara yang lebih khusus juga lagi, saya nak bincangkan dengan masalah yang berlaku dalam masyarakat pemuda. Kerana saya teringat juga bagaimana seorang sahabat, Huzaifah bin Al-Yaman, ketika pernah berhadapan dengan Rasulullah SAW, beliau menceritakan bagaimana golongan para sahabat Ridwanullah ya alaihim ajma'in, semua sekali bila berada di hadapan Rasulullah, mereka suka bertanyakan tentang syurga, tanya benda-benda ataupun perkara-perkara yang menarik perhatian mereka, keseronokan. Lalu Huzaifah menyatakan, aku lebih memilih suka untuk bertanya benda yang mungkin keburukan yang akan menimpa, kerana makhafatan an yudrikani, dia sebut, kerana aku bimbang perkara tersebut akan menimpa aku. Jadi pada insya-Allah pagi ini saya nak ajak kita melihat di mana kita sekarang ini mendengar banyak
perkara yang disebut adanya golongan remaja, golongan muda-mudi kita yang mula memberontak, ataupun mereka ini seakan-akan nak, boleh dikatakan juga tunjuk perasaan lah, ataupun tak dengar kata, tak dengar cakap, ataupun kalau dengan bahasa yang lebih kasar lagi, mungkin boleh dikatakan di sini, maaf saya nyatakan, mungkin boleh disebut sebagai derhaka. Orang yang tak kenang budi, orang yang tidak tahu menghormati masyarakat lain, hatta diri sendiri pun dia tidak tahu menilai apakah sebenarnya matlamat Allah jadikan mereka itu muda. Dalam pada itu, saya ingin mengajak muslimin dan muslimat, dan terutamanya sasaran saya ialah golongan pemuda. Mudah-mudahan mereka bersama dengan saya sekarang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dalam satu ayat, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam wahyunya yang maha benar, dialah Allah, yakni satu-satunya Tuhan yang paling berhak disembah, yang tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah yang telah menciptakan kamu daripada lemah, kemudian daripada lemah Allah tukarkan peringkat itu naik kepada peringkat yang kuat, kemudian daripada peringkat kedua kuat Allah jadikan balik kita ini menjadi lemah dan menjadi tua. Allah Subhanahu Wa Taala lah sahaja yang mencipta, menjadikan sesuatu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Namun peringkat kita dinyatakan oleh Allah peringkat lemah. Itu peringkat kita bayi. Kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Tidak ada satu bayi pun, bayi manusia maksud saya, dilahirkan terus berdiri, terus berjalan, terus bercakap. Tak ada, kecuali ada kes-kes yang tertentu yang tak perlu saya sebut di sini. Tetapi marilah kita sedar, kita manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, disambut oleh doktor ataupun bidan, ataupun bagaimana kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk mempertahankan diri sendiri. Sebab itu bila kita dengar kes buang bayi, bayi itu kalau tidak ditemui nescaya dia akan mati, kerana bayi tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri. Ini peringkat bayi, peringkat lemah. Kemudian daripada peringkat lemah Allah jadikan kita menjadi kuat. Sesiapa yang dipanjangkan umur, dalam ayat yang lain Allah ada menceritakan ada yang diberikan umur yang panjang, maka orang ini sampai kepada peringkat yang mana menjadi muda, menjadi orang yang kuat, peringkat yang kuat. Kenapa kita nak cakap tentang peringkat remaja, peringkat muda ini? Kerana peringkat ini diceritakan oleh Allah kuat. Bila sebut kuat, kita faham orang yang kuat sahaja dia mampu mempengaruhi orang lain, dan pada waktu itu segala tindak tanduknya dia bukan boleh saja mengubah sekitar masyarakat ataupun dirinya, dia boleh mengubah kedudukan dunia. Kerana apa? Kerana dia kuat. Maka sebab itu kita kena ingat, dalam masalah perkara yang berkaitan cara kita mendidik, mengenali peribadi seseorang pemuda, kita antara perkara yang wajib kita dalami ialah kenapa timbulnya golongan pemuda yang rosak, remaja yang suka memberontak, remaja yang tidak mahu melaksanakan adab-adab yang bersesuaian dengan agama Islam, remaja yang mana sudah pun tidak mempunyai nilai-nilai tata susila ketimuran yang kita bangga-banggakan, remaja yang sudah tidak mempedulikan lagi ajaran agama Islam. Maka di sini sepatutnya menjadi renungan kepada kita, kerana jika rosak pemuda, maka rosaklah masyarakat. Kerana mereka inilah yang akan menjadi golongan tua, dan golongan tua pula akan mendidik, akan memberi tunjuk ajar kepada golongan generasi yang akan datang. Kalau kita rosak sekarang, generasi akan datang akan terus rosak. Tetapi kalau pemuda sekarang boleh diberi, disandarkan harapan, insya-Allah generasi yang selepas mereka, apabila remaja ini tua, maka mereka juga akan mampu untuk dibentuk supaya menjadi satu masyarakat remaja yang berjaya, yang baik, yang mampu menunaikan tanggungjawab kepada agama, kepada negara, kepada bangsa, kepada seluruh apa yang ada di atas muka dunia ini, dapat menerima manfaat daripada golongan remaja ini. Jadi balik saya nak bercakap tentang masalah ataupun berkaitan dengan remaja. Sebenarnya remaja ini seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah golongan yang sebenarnya selain daripada disifatkan kuat, Rasulullah menyatakan mereka juga adalah golongan yang mudah dipengaruhi. Sama ada pengaruh itu baik ataupun pengaruh itu satu pengaruh yang tidak baik.
Contoh pengaruh yang baik, saya ingin jelaskan bagaimana pernah dalam suatu peperangan setelah orang-orang Islam bersama Rasulullah SAW mendapat kemenangan, Rasulullah perintah uqtulu syuyukhal musyrikin. Wahai orang Islam, mana-mana tawanan orang tua daripada golongan orang musyrikin yang pernah menentang Islam dalam peperangan tadi, maka kamu hukum bunuhlah ke atas mereka. Wastahyu disebut, dan hendaklah kamu membiarkan hidup. Jangan bunuh, iaitu salah satu golongan disebut syarkhahum, iaitulah golongan pemuda, golongan remaja. Lalu sahabat bertanya-tanya, apakah sebenarnya Rasulullah SAW, kenapa motifnya Rasulullah bunuh tawanan-tawanan pemberontak yang musuh Islam yang tua, tapi membiarkan remaja itu hidup. Sedangkan kalau ikut remaja inilah yang boleh menentang, lebih hebat kalau ikut. Tetapi Rasulullah SAW menyebut kerana kealiman Rasulullah, pengetahuan yang diberi oleh Allah. Lalu Ibnu Abbas sendiri ditanya, Ibnu Abbas ditanya berkenaan dengan penafsiran, kenapakah Rasulullah membiarkan golongan yang muda ini supaya tidak dijatuhkan hukuman bunuh? Kerana Ibnu Abbas kata mereka ini boleh diajak untuk masuk Islam. Sebab itu sabit juga Rasulullah SAW sebut, sewaktu aku menjalankan kerja dakwah pada peringkat permulaan, khalafani syuyukh wa halafani syabab. Golongan-golongan tua menentang aku, tetapi golongan pemuda yang mengikut aku. Kerana golongan pemuda ini, kita faham sajalah, bila kuat itu bukan daripada segi tubuh badan sahaja. Mereka kuat cara mereka berfikir, mereka boleh mengambil sesuatu benda itu dengan cepat. Tetapi kita kena ingat, apabila kita hendak membentuk sesuatu masyarakat yang mana mereka ini tergolongan daripada golongan remaja, maka kita kena faham, disebabkan mereka, akal mereka, penerimaan mereka terlalu cepat, maka kita juga wajib memilih ataupun berjaga-jaga di dalam kerja-kerja kita ataupun penerapan kita, contoh-contoh kita, perbuatan kita yang akan ditiru oleh golongan tersebut. Kemudian saya nak balik semula kepada tajuk asal kita, iaitu kenapa golongan remaja ini suka memberontak sekarang. Saya rujuk ke dalam satu kitab Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau merumuskan sekurang-kurangnya ada 10 sebab kenapa remaja memberontak. Yang pertama disebut kerana kemiskinan. Kemiskinan ini boleh menyebabkan orang memberontak. Bahkan kemiskinan ini sabit juga Rasulullah menyatakan boleh menyebabkan seseorang itu hampir kepada kekufuran. Kalau tidak gugur akidah sekalipun, maka dia boleh kufur nikmat. Maknanya orang ini akan tenggelam melakukan kerja-kerja maksiat. Maka sebab itu, kalau kita nak jaga masyarakat kita daripada ataupun golongan pemuda kita supaya tidak memberontak, kita kena jaga, kita kena cuba untuk penuhkan tuntutan mereka, kemahuan mereka dalam bentuk kebendaan fizikal, harta benda yang secukupnya. Bukan maksud